Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Danke euch. Dalam pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari personal pronomen im datif. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar sein dan haben im Präteritum. Nah und, los, fangen wir an. Lektion 43. Sein und haben im Präteritum. Dalam pelajaran 18 kita sudah mempelajari verben sein dan haben yang dipergunakan dalam bentuk presens atau waktu sekarang. Nah, dalam pelajaran kali ini kita akan mempelajari sein dan haben dalam bentuk preteritum atau bentuk lampau. Sekarang kita perjelas dulu, apa itu preteritum? Seperti dalam pelajaran bahasa Inggris, bahasa Jerman juga mengenal bentuk waktu yang mempengaruhi perubahan bentuk dari kata kerja atau verb. Jadi, preteritum itu adalah salah satu dari bentuk waktu lampau yang dikenal dalam bahasa Jerman. Misalnya, hari ini tanggal 14 Juli. Ini merupakan masa sekarang atau Gegenwart. Kemarin, tanggal 13 Juli merupakan masa lampau atau Vergangenheit. Dan besok, tanggal 15 Juli merupakan masa depan atau Zukunft. Jadi, kalau kita tarik garis lurusnya seperti ini, misalnya titik X ini, sebagai titik acuan kita, jetzt atau sekarang. Ini bisa saat ini, hari ini, minggu ini, tahun ini, dan lain-lain. Semua kejadian pada titik saat ini mempergunakan verben dalam bentuk presens. Dan semua hal yang terjadi sebelum titik ini merupakan masa lampau atau Vergangenheit. Dalam area ini, verben yang dipergunakan adalah bentuk lampau. Apakah itu preteritum, perfect, atau pluskuamperfekt. Tergantung kalimatnya. Dan kejadian-kejadian yang terjadi setelah masa sekarang ini merupakan masa depan atau Zukunft. Tapi dalam pelajaran kita kali ini, kita hanya akan membahas dua bentuk waktu saja, yaitu presens dan preteritum untuk verben sein dan haben. Bentuk preteritum untuk verben yang lain akan kita pelajari di A2. Kita mulai dari sein. Singular, ich war, du warst, sie waren, er, sie, es war. Plural, wir waren, ihr wart, sie waren, sie waren. Kita perhatikan contoh kalimatnya. Ich war eine Studentin, aber jetzt bin ich eine Ärztin. Dulunya saya adalah seorang mahasiswi, tapi sekarang saya adalah seorang dokter. Dari kedua kalimat ini kita melihat untuk menjelaskan kejadian yang sudah lewat dipergunakan verb sein dalam bentuk preteritum. Ich war, saya dulu. Ich bin, saya sekarang. Nah, contoh lain. Als Kind warst du sehr frech, aber jetzt bist du sehr nett. Waktu kecil, kamu sangat nakal. Tapi sekarang, kamu sangat baik. Kamu dulu, du warst. Kamu sekarang, du bist. Berikutnya,
orang kedua tunggal bentuk formal Anda. Contoh kalimatnya, Herr Bauer, Sie sind ein Reiseführer. Waren Sie schon mal in Indonesien? Tuan Baur, Anda adalah seorang pemandu wisata. Apakah Anda sudah pernah ke Indonesia? Anda dulu Sie waren. Anda sekarang Sie sind. Kita lanjutkan untuk orang ketiga tunggal RZS. Contoh kalimatnya, Die Frau war arrogant, aber jetzt ist sie freundlich. wanita itu dulu sombong, tapi sekarang dia sangat ramah. Dulu sie war, sekarang sie ist. Berikutnya, orang pertama jamak wir, kami atau kita. Letzte Woche waren wir in Köln, aber heute sind wir wieder zu Hause. Minggu lalu kami di Köln, tapi hari ini kami sudah kembali ke rumah. Minggu lalu wir waren. Hari ini wir sind. Selanjutnya, orang kedua jamak bentuk informal ihr atau kalian. Warum seid ihr so spät zu Hause? Wo wart ihr? Mengapa kalian terlambat pulang? Di mana kalian tadi? Sekarang ihr seid. Tadi ihr wart. Yang terakhir, orang ketiga jamak sie mereka. Peter und seine Familie waren arm, aber jetzt sind sie sehr reich. Peter dan keluarganya dulu miskin, tapi sekarang mereka sangat kaya. Nah, itu tadi untuk sein dalam bentuk presence dan preteritum. Sekarang kita lanjutkan ke Haben. konjugasi im preteritum singular. Ich hatte, du hattest, sie hatten, sie, es hatte. Plural, wir hatten, ihr hattet, sie hatten, sie hatten. Kita perhatikan contoh kalimatnya. Letztes Jahr hatte ich kein Auto, aber jetzt habe ich ein schönes Auto. Tahun lalu saya tidak mempunyai mobil, tapi sekarang saya mempunyai sebuah mobil bagus. Tahun lalu, ich hatte. Sekarang, ich habe. Jadi, untuk menjelaskan masa lalu, kita memakai sein dan haben dalam bentuk preteritum. Contoh selanjutnya, Vorher hattest du kein Auto, aber jetzt hast du ein tolles Auto. Das ist gut. dulu kamu tidak mempunyai mobil, tapi sekarang kamu mempunyai sebuah mobil keren. Itu bagus. Dulu, du hattest. Sekarang, du hast. Contoh berikutnya, orang ketiga tunggal RZS. Gestern hatte Julian keine Zeit, aber heute hat er viel Zeit. Kemarin, Julian tidak mempunyai waktu. Tapi hari ini, dia punya banyak waktu. Kemarin, hatte. Hari ini, hat. Contoh berikutnya, orang pertama jamak wir. Früher hatten wir viele Hunde. Jetzt haben wir nur einen Hund. Dulunya kami punya banyak anjing. Sekarang kami hanya punya seekor anjing. Dulu kami punya, wir hatten. Sekarang kami punya, wir haben. Kita lanjutkan untuk orang kedua jamak ihr atau kalian. Damals hattet ihr nur ein Pferd. Jetzt habt ihr viele Pferde. Waktu itu kalian hanya mempunyai seekor kuda. Sekarang
kalian mempunyai banyak kuda. Dulu kalian mempunyai, ihr hattet. Sekarang kalian mempunyai, ihr habt. Yang terakhir, orang ketiga jamak sie, mereka. Vor 3 Jahren hatten sie nur eine kleine Wohnung. Aber jetzt haben sie ein großes und schönes Haus. 3 tahun yang lalu, mereka hanya mempunyai sebuah apartemen kecil. Tapi sekarang, mereka mempunyai sebuah rumah besar dan bagus. Tabel ini merupakan rangkuman dari apa yang baru saja kita pelajari. Konjugasi sein dan haben dalam bentuk presens dan preteritum. Dalam bentuk preteritum, konjugasi verb untuk orang pertama tunggal ich sama dengan konjugasi verb untuk orang ketiga tunggal er, sie, es. Ini berlaku untuk semua verben, bukan hanya sein dan haben saja. Untuk menceritakan kejadian pada waktu lampau dalam percakapan, verben sein dan haben biasanya dipergunakan dalam bentuk preteritum. Tapi untuk verben yang lain biasa dipergunakan dalam bentuk perfect. Tapi untuk tulisan biasanya semua verben ditulis dalam bentuk preteritum. Next time-nya saya akan coba mengupload sebuah dongeng yang hampir semua kata kerjanya ditulis dalam bentuk preteritum. Oke? Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.